Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan kongsikan pada hari ini perbincangan surah Al-Baqarah ayat 44. Perkongsian kita adalah perkongsian asas-asas bahasa Arab. Untuk kita menjinakkan diri kita dengan perkataan-perkataan daripada ayat Quran, supaya akhirnya kita seronok membaca Quran, kita faham, kita dapat tadabbur dan kita dapat mengambil penghayatan daripada Al-Quran yang kita baca. Okey, perkataan yang ada di sini, jom kita cuba senaraikan dulu perkataan yang wajib kita tahu. Di dalam kaedah pusar, iaitu merujuk kepada kad warna pink A dan pink B yang merangkumi lebih 40% perkataan Quran dalam dua muka surat itu sahaja. Ya? Okey, perkataan yang kita wajib tahu pertama, A, maknanya adakah. Perkataan yang kedua, kita wajib tahu perkataan B, haraf jar, ya, B dengan perkataan seterusnya iaitu perkataan wa. Cuma waw ini ada makna dan, ada makna waw hal, yang dalam bahasa Melayu pun wal hal ataupun pada hal ataupun setengah menyatakan sedangkan maknanya. Ya? Di sini ada mereka yang berpendapat ini haraf ataf yang maknanya dan, ada juga yang menganggap ini adalah wal hal, iaitu wawul hal, pada hal. Perkataan yang kita wajib tahu juga ialah perkataan kum. Dhamir muttasil, kum maknanya kamu semua untuk lelaki. Waw ini juga, ya, kebanyakan ulama menyatakan waw ini adalah waw hal, pada hal, sedangkan ataupun diterjemah dalam keadaan. Antum iaitu dhamir munfasil, bila disebut satu-satu disebut antum. Kalau disambungkan dengan perkataan yang lain, maka ditukarkan bunyi antum kepada kum. Antum, kamu semua, habis. Bermakna ada 2, 4, 6 perkataan yang wajib tahu. 6 perkataan popular. Okey, kemudian kita masuk perkataan yang kita pinjam daripada bahasa Arab, yang sebenarnya kalau perkataan ini disebut dalam bentuk mufrad, maka dia disebut dalam bahasa Melayu iaitu insan. Insan, manusia, tetapi jamak dia ialah nas. Al-insan, jamak dia an-nas, iaitu manusia-manusia. Dan perkataan yang juga diguna dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan ini mufradnya disebut nafsu, nafsun. Cuma ada sikit perbezaan, orang Melayu sebut nafsu tu nafsu syahwat, tetapi nafsu dalam bahasa Arab, nafsun jamak dia anfus, maknanya diri-diri. Sebutan sama tapi makna dia mungkin tak sama. Ya? Orang Arab sebut nafsun makna diri ataupun jiwa, tetapi orang Melayu sebut nafsu, dia terus sambungkan dengan syahwat. Ada sedikit perbezaan. Ya? Okey, perkataan ni yang orang Melayu guna ialah perkataan tilawah. Musabaqah tilawah Al-Quran. Ujian tilawah Al-Quran. Tilawah tu adalah masdar atau kata terbitan. Perkataan ini merujuk pada fi'il mudhari', iaitu membaca. Tilawah Al-Quran, membaca. Dan di sini sama juga Al-Kitab. Cuma kitab di dalam Al-Quran bukanlah semua kitab tu maksudnya Quran. Lihat konteks. Kalau berkenaan dengan wa ataina Musal kitab, kami berikan kepada Nabi Musa Al-Kitab, itu Taurat lah. Ya, kalau berkait dengan Nabi Isa itu Injil lah. Kalau berkait dengan Nabi Muhammad, zalikal kitabul la raiba fih, ya, itu Al-Quran.
Juga kitab itu, catatan kita di Lauh Mahfuz itu juga kitab. Dia panggil fi kitabim mubin. Itu kitab juga. Kalau dalam cerita Nabi Allah Sulaiman, di mana Allah merakamkan kata-kata Balqis, wa inni ulqiya ilayya kitabun karim. Diberikan, dicampakkan kepadaku satu kitab yang mulia. Itu bukan kitab, sebenarnya itu surat. Surat Nabi Allah Sulaiman yang menyuruh Ratu Balqis beriman. Tapi kalau kita pergi ke satu surah yang lain, faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitabnya daripada sebelah tangan kanannya, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Itu kitab apa? Ya, itu kitab suratan amal kita. Jadi, kita akan melihat makna perkataan Alkitab itu mengikut konteks, dan ini konteks ini nanti kita tengok. Kitab apa ni? Okey. Ini ada 1, 2, 3, 4. 4 perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab dan diguna dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan insan, perkataan nafsu, perkataan tilawah, perkataan kitab. Okey. Tinggal berapa baki? Yang baki ni saya nak bahaskanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu perkataan ta'muruna. Merujuk kepada fi'il mudhari' semua ini. Tatluna, tansawna. Ini sama pattern dia. Iaitu apabila kita berjumpa dengan fi'il mudhari', apabila kita jumpa pangkal dia ta dan hujung dia ada waw nun, maka tuan-tuan akan berjumpa dengan dhamir dia antum. Antum maknanya kamu semua, dia berkait dengan ni. Kamu semua, ta'muruna, kamu semua menyuruh atau mengajak. Antum tansawna, kamu semua melupakan. Antum tatluna, kamu semua membaca. Jadi rujukan kita ialah terus kepada kad berwarna kuning A. Jadi kita biasakan permainan ini daripada kad kuning A, maka kita akan tengok perubahan-perubahan fi'il mudhari' itu apabila kita dapat mengenal pasti apakah huruf di pangkal dan apakah penambahan di hujung. Jadi kita mendapati semua yang saya kotakkan ini melibatkan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang berlaku yang menggunakan ganti nama diri antum, iaitu kamu semua. Kamu semua ta'muruna, kamu semua mengajak ataupun menyuruh. Ini tansawna, kamu semua melupakan. Ini tatluna, kamu semua membaca. Dengan sendirinya penggunaan dhamir pada kad warna kuning, iaitu dhamir yang di sebelah tepi sekali itu, yang di sebelah kanan kita terus merangkap, itulah fa'il atau pelaku setiap perbuatan. Kalau saya dekatkan sikit macam tu, maknanya semua dhamir atau ganti nama yang berada di sebelah kanan, itulah sebenarnya fa'il ataupun pelaku pada setiap perbuatan. Kalau dikata di sini, kamu semua menyuruh, jadi fa'il dia antum. Kamu semua lupa, ya, kamu semua antum. Tatluna, kamu semua membaca, jadi fa'il atau pelaku dia ialah antum. Jadi cuma kita apabila tahu antum, kita perlu kembalikan perkataan antum itu merujuk kepada siapa. Kalau mengikut asbabun nuzul, kalau dilihat pandangan Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Qurtubi, dia berkait dengan ada beberapa orang terlibat. Ada yang melibatkan dipanggil ahbarul Yahud, iaitu pendeta-pendeta Yahudi. Ahbarul Yahudi, iaitu pendeta-pendeta Yahudi.
Ada juga yang berkait dengan al-munafiqun, iaitu orang-orang munafik. Jadi dua-dua ini ada asbabun nuzul dia, dan pendapat ulama menyatakan ni adalah perkataan ataupun dhamir yang kembali kepada pendeta-pendeta Yahudi, atau sebahagian ulama berpendapat ini kembali kepada orang-orang munafik. Bermakna kamu semua membaca kitab, kalau berkait dengan pendeta-pendeta Yahudi, maka kitab ini adalah kitab Taurat. Kalau berkait dengan orang-orang munafik, ya, orang munafik itu sama-sama membaca Al-Quran pada zaman Nabi SAW dan pura-pura khusyuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu menempelak diri mereka sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok ayat di sini. A makna adakah, ta'muruna, kamu semua menyuruh. Kamu ni sama ada pendeta Yahudi ataupun orang-orang munafik. An-nas, iaitu manusia, orang ramai. Bil birri, kepada atau dengan kebaikan. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan. Suruh bersedekah, suruh berpuasa, suruh solat. Ya? Waw ini, ya, kalau dalam beberapa rujukan saya, waw tu waw ataf, kita terjemah dan. Tetapi kebanyakan terjemahan Melayu menterjemahkan sedangkan. Kalau sedangkan itu adalah waw hal dan dia boleh juga diterima. Adakah kamu mengajak manusia kepada kebaikan sedangkan tansawna, kamu semua melupakan anfusakum, akan diri-diri kamu. Mana ajak orang buat baik, kamu semua sendiri tak buat. Makna lupa untuk ajak diri sendiri buat baik. Wa antum, ini betul-betul waw hal, padahal dalam masa yang sama antum, kamu, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ataupun orang munafik, sedangkan atau dalam masa yang sama kamu tatlunal kitab, kamu semua membaca Alkitab, membaca kitab Taurat. Kalau orang munafik baca kitab Al-Quran itu sendiri, tapi tak beramal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang saya nak tunjukkan di sini. Pola ayat fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ta'muruna, kamu mengajak, kamu menyuruh. Fi'il mudhari' ini fa'il dia antum. Ya? Atau sebahagian mengatakan dengan tanda waw ini sudah cukup dah. Antum. Antum kembali kepada pendeta Yahudi ataupun orang munafik. Maka kalau mengajak mesti ada objek yang diajak. Yang itulah dipanggil maf'ulun bih, dan maf'ulun bih berbaris di atas. Tengok ta'murunan nasa. Kamu lupa. Apa objek yang kamu lupakan itu? Ya, maka itu daripada maf'ulun bih dan dia bagi atas. Tansawna anfusa. Ini kamu semua membaca. Apa objek yang dibaca? Tatlunal kitabah. Maka tiga-tiga yang berbaris di atas ini, an-nasa, anfusa, al-kitabah, ya, semua yang berbaris di atas itu digelarkan dalam tata bahasa sebagai maf'ulun bihi. Iaitu cara mengenal maf'ulun bih. Kalau formula kaedah pusar, guna formula 7, iaitu cari isim mansub yang berbaris di atas. Macam ni. An-nasa, anfusa, al-kitabah. Ataupun lebih senang kalau tuan-tuan terjumpa dengan dhamir yang muttasil atau melekat di dengan f fi'il. Misal kata, ada perkataan ta'muruna hum. Bila jumpa hum, mesti hum jadi maf'ulun bih. Tansawna ha. Misal kata, kamu melupakannya, mesti ha akan jadi maf'ulun bih. Tatlunahu, kamu membacanya, mestinya atau dhamir muttasil itu akan jadi maf'ulun bih.
Dan ini kita ada sebut dalam formula nombor 10. Kaedah pusar, ya.